Terutamanya kalau kita tanya di kalangan kita pun, siapa di kalangan kita yang mengenali harusan ini? Kalau kita bandingkan dengan Maui, ramai daripada kita yang lebih kenal Maui daripada harusan ini. Itulah hakikat yang sekarang, yang wujud sekarang di masyarakat kita. Kerana yang sepatut kita sanjunginya sudah diketar ke bawah. Ini satu fenomena yang amat menyedihkan dan amat membimbangkan kita, kerana kita akan hidup lama. Kalau saya mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi, tapi anak-anak saya dan generasi kita tetap akan hidup. Jadi kita perlu arahkan anak-anak kita ini untuk membina masyarakat ini, masyarakat madani yang kita nak sebenarnya, masyarakat beragama. Kita tidak cukup hanya keduniaan saja kalau kita tak ada pegangan agama. Kebanyakan kita mencari duit siang dan malam, tetapi masih tidak aman di rumah, masih tidak aman di sekitar, masih tidak aman di kampung, masih tidak aman di negeri. Kalau kita baca statistik jenayah yang ada, kes kematian, boleh kita kata hampir setiap hari kita tengok di akhbar ada kematian. Dulu kita rasa kematian ini sesuatu yang secara pelik. Kematian, maksud saya kematian yang dibunuh. Kalau zaman saya kecil dulu, kematian dibunuh orang ni boleh dibilang lah. Tapi kematian dibunuh waktu kini perkara biasa. Dan kebanyakan orang sudah mula tidak merasakan sesuatu kesalahan kepada pembunuhan. Dan mungkin ada yang rasa suka pula membunuh. Itu yang menakutkan kita sebenarnya. Sebenarnya biasanya dibawa, bagaimana saya katakan tadi, media dan media elektronik sama ada radio, TV dan media cetak. Jadi benda ini banyak terlepas daripada pandangan kita, daripada kepimpinan kita juga. Terus terang saya kata, kepimpinan juga banyak terlepas pandang. Saya tak tahulah, mungkin ke tokoh-tokoh agama kita tak diberi peranan yang sebaik mungkin. Kebanyakan tokoh-tokoh agama tak diikut pandangannya. Contohnya macam di Ipoh yang berlaku baru-baru ni, saya rasa semua kita tahu apa yang disarankan oleh mufti kita masih juga tidak dipatuhi. Jadi perkara-perkara beginilah yang merisaukan kita. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena jaga keluarga kita dulu. Dan kita bermula daripada keluarga Osman Sharif ni. Keluarga Osman Sharif kita kena mulakan, kita kena tunjuk satu contoh. Kita kena jadikan satu keluarga misali. Sebenarnya saya tak nak cakap panjang sebab pertamanya masa kita pun, saya telah mengambil masa penceramah. Waktu kita sepatutnya pukul 8:30, jadi saya telah mengambil waktu penceramah. Dan kalau saya berceramah panjang pula, nanti penceramah pula kita tak dengar. Jadi mungkin program kita lain juga kita akan terganggu. Cuma apa yang saya nak sentuh di sini, apa yang kita mungkin boleh rancangkan dalam keluarga kita yang akan datang. Pertamanya, kita boleh kita akan mengekalkan hari keluarga ini setiap tahun. Dan ini satu program tahunan yang menjadi program yang tetap. Mudah-mudahan sekarang ini kita akan dapat laksanakan. Kita juga merancang untuk melakukan program ziarah antara keluarga ke keluarga. Mungkin ada yang tinggal di Terengganu, ada tinggal di Kedah, ada tinggal di Kuala Lumpur, di Johor. Mungkin kita akan fikirkan untuk menziarah. Di samping boleh juga kita berkelah menziarah dan macam-macam perkara kita boleh buat.
Kemudian juga kita boleh juga fikirkan untuk mengadakan gotong royong antara keluarga kita. Kalau kita nak mengadakan kenduri kendara, kenduri kendara contohnya perkahwinan, boleh juga kita adakan perkahwinan beramai-ramai, boleh juga kita adakan berkhitan beramai-ramai, dan berbagai-bagai perkara lagi yang boleh kita buat bersama. Sekurang-kurangnya di samping kita menziarah antara satu sama lain, kita juga boleh meringankan beban kita antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya boleh kita membantu secara tak langsung sama ada tenaga ataupun wang duit. Itu yang lebih penting. Kita juga boleh buat program untuk berkelah bersama dan berbagai-bagai yang boleh kita fikirkan bersama. Kita juga ada juga di kalangan jawatan kuasa kita yang cuba merancang untuk mengadakan catering sebenarnya peringkat awalnya, tapi itu dalam perancangan. Mungkin kita boleh fikir jika ada keluarga kita ingin mengadakan kenduri kendara, kita akan laksanakan, kita akan buat melalui catering kita sendiri. Kita laksanakan dari keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan ia boleh menjimatkan dan boleh merapatkan kita. Dan saya sebenarnya tak nak bercerita panjang lagi, tak mau mengambil daripada masa Ustaz. Cuma saya nak sebut satu perkara yang boleh manfaatkan kita. Pertamanya, kita hendaklah menghormati sesama kita, hormat antara tua dan muda. Cuba kita mengenali antara saudara mara kita. Dan lebih pentingnya kita selalu menziarahi. Jika ada ruang dan peluang, menziarahi antara keluarga. Dan berilah maklumat apa saja yang berlaku di antara keluarga kita, sama ada yang kecil ataupun besar, supaya ianya menjadi pengetahuan umum di dalam keluarga kita. Apa yang berlaku kalau kita tak hadir pun kita tahu. Itu yang lebih penting. Dan satu pesanan saya sebenarnya, saya nak petik dari ayat Quran, surah An-Nisa ayat 36. Yang bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ahsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wal sahibi bil junubi dzanbil fadili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhur. Ayat ini bermaksud sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan akhir kata satu pesanan dari saya kamu, sesungguhnya Allah membenci orang yang kaya dan sombong. Sesungguhnya Allah membenci orang kaya yang sombong, tetapi Allah lebih benci orang miskin yang sombong. Fikir-fikirkanlah. Aku dihadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada pengurusi Keluarga Osman Sharif, iaitu Tuan Haji Ahmad Azmi Muhammad, khususnya bagi pembukaan majlis dan memberkati majlis ini. Mari kita jemput Tuan Haji Ahmad Hazri Muhammad Yaakob untuk menyampaikan doa selamat. Bismillah.
حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا نافعا وعملا متقبلا مستفاء من كلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واحلنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا طاعة والرحمة والخير والفضل وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا الشاكرين قابل ويتمها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من استقاط بطاعة وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من البراءة والجنون والجسد والصبر. ربنا نعوذ بك من حمزة الشيطان ونعوذ بك رب أن يحضرن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا فيما أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم انا نسألك فضلك الجنة ولا بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من الشقاق ومن النفاق وسوء الأخلاق. اللهم تسلمك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تسلمك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر الحلال والحرام إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم في أسوالك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majelis Sekretari Wajib Asis Selagi hari ini. Baiklah, kita baca betul kerana pada pagi ini kita akan dapat bersama dengan ceramah daripada ceramah jemputan kita iaitu Ustaz Abdullah Hussein. Beliau berasal dari Bukit Gantang. Saya juga dari Bukit Gantang. Kini mengajar di Sekolah Menengah Cangkat Perluas Perak, merupakan pendakwah bebas. Beliau mendapat didikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan pendakwah dan kepimpinan. Jadi tanpa masa Majlis Kematian tutup Ustaz Abdullah Hussein untuk menyampaikan ucapan memaikan ceramah beliau. Silakan.